في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, warga kerja MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria maupun di Palestin, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan olehnya untuk menempuh ujian kehidupan, kerana hakikat hidup di dunia ini adalah untuk menghabiskan silibus ujian. Hanya saja orang yang mati, maka tak ada dah ujian. Lagi hidup, lagi ada ujian. Sebab tu orang beriman tak minta lagi daripada ujian. Kita minta kekuatan untuk menghadapi ujian. Apa juga yang datang yang tidak menyenangkan jiwa bagi orang beriman, semuanya sama ada menghapuskan dosa atau mengangkat darjat, tu je. Dan cara kita menghadapi ujian itu yang lebih penting. Ya, 10% apa yang berlaku dalam hidup kita, lagi 90% cara kita menghadapinya. 10% what happened to you, 90% how you respond. Tu cakap Jawa lah, kalau tak faham susah lah. Jadi makna kata dalam hidup kita ni, apa pun keputusan ataupun tindakan kita, itulah yang diukur iman. Iman kita terukur dengan tindakan kita dalam menghadapi satu-satu tindakan, satu-satu situasi. Dan subhanallah, apa yang berlaku di bumi Gaza sebagai contoh, itu semua adalah harga-harga yang perlu dibayar untuk ke syurga. Tidak ada siapa boleh nafikan syurganya mereka apabila mereka meninggal dunia kena bom. Dan itu jugalah yang berlaku pada tok nenek moyang kita sebelum mereka. Kita merdeka tahun 1957. Portugis datang 1511. 450 tahun kita dijajah. Jangan kita ingat seronok aja dijajah tu. Tak, macam tu lah. Kena bom, kena tembak, kena kerat, terburai perut, kena sembelih. Itulah yang berlaku apabila dijajah. Tapi subhanallah, tok nenek moyang kita cekalnya hati mereka, kita masih lagi Islam. Mereka berjaya mempertahankan akidah walaupun secara zahirnya mereka dijajah. Masih lagi kita bercakap bahasa Melayu, masih lagi Islam sebagai agama. Kalau di Amerika Latin tu, habis dah semua bahasa Portugis dengan bahasa Spanish dah, semua bahasa penjajah. Agama pun dah tukar agama. Tapi mereka datang ke sini, mereka tak boleh tukar. Tak boleh tukar kita bahasa Portugis, tak boleh tukar kita bahasa Spain, tak boleh Spanish, tak boleh. Kita tetap bahasa Melayu, cakapnya bahasa Melayu. Agamanya Islam. Ya, kalau Portugis datang awal sikit lagi sebelum Islam, mungkin nama saya pun bukan Sabran lah. Mungkin Ronaldo lah saya ingat. Ya. Boleh lah. Ya. Tak boleh ke? Roberto Carlos lah, sebab dia pendek lah. Ustaz, pendek lah Ustaz. Oh, okey lah. Roberto Carlos. Pendek sikit. Jadi subhanallah, itulah harga yang perlu dibayar. Hakikatnya kita nak pulang ke kampung namanya syurga. Syurga itu adalah anugerah, reward, ganjaran bagi mereka yang bermujahadah.
Harga syurga mesti dibayar dengan mujahadah, paksa diri untuk ibadah. Yang ianya boleh diukur apabila seseorang itu dapat husnul khatimah, mati baik. Mati baiknya seseorang, maka boleh kita anggap ianya dapat syurga. Tapi persoalannya, mati baik itu adalah anugerah. Macam mana nak dapat reward kalau tak ada kerja yang perlu dibuat? Kita nak naik pangkat, mesti dah perform. Kita nak dapat gaji, mesti ada kerja. Ke makan gaji buta je? Tak juga. Kena buat kerja baru dapat payment. Jadi nak dapat syurga, mesti buat something. Jadi nak dapat husnul khatimah, mesti ada husnul hayah. Nak dapat mati baik, mesti hidupnya kena baik dulu. Minta mati di masjid tapi tak pernah pergi masjid dah. Kenapa? Nak mati di masjid, ingat tiba-tiba mati tu, bawa saya ke masjid ya, saya nak mati di masjid. Tidak. Kekerapan kita berada di masjid itu yang menjadi penentu macam mana kita nak mati di masjid. Kita nak mati dalam kuliah-kuliah agama. Jadi kita kena plan bila nak pergi kuliah agama. Setiap hari ada kuliah agama yang kita kena hadir. Sebab kita minta mati baik. Ya, kita minta mati baik, kena tinggikan kekerapan buat baiklah. Baca Quran, tolong orang susah, jaga anak yatim, solat, puasa, zakat, baca Quran. Itu semua amalan kebaikan yang mesti dibuat pada pagi sampai nak tidur, mesti diselangi dengan benda baik supaya tinggi peluang mati baik. Sebab mati baik itu selalunya diukur dengan mati tengah buat benda baik. Macam mana manusia itu boleh selalu buat benda baik? Apa faktornya? Tiba-tiba nak buat baik pula. Apa faktornya? Selalunya dimulai dengan hati yang nak baik. Hati itu penting. Kalau hatinya tak nak baik, maka dia takkan baik walaupun letak pisau di leher. Hati nak, insya-Allah jadi. Hati tak nak, ya, nak 1000 daya. Tak nak, macam mana pepatah tu? Salah. Tak nak satu dalih je. Ya, tak nak sudah kata dia. Nak 1000 daya, tak nak sudah. Jawapan dia tak nak. Ya, ada orang boleh pergi masjid, tak ada kaki, mengesut dia. Ada orang boleh datang masjid sebelum subuh dah berjalan ke masjid sebab dia nak. Ada yang mampu, ada yang mampu tapi tak mahu. Badan dia sado contohnya. Ada abang sado? Tak ada. Jaranglah jumpa abang sado. Abang tidur ada. Ya. Nah, abang sandar. Ya. Tapi abang sado jarang. Abang maraton, abang cyclist jarang adalah di saf depan tu, dari belakang. Itu pun datang masjid sebab singgah kejap. Setengah maraton sampai subuh kejap, lepas tu sambung lagi. Minta maaf lah, ya. Tapi begitulah. Selalunya manusia yang datang masjid pasal hatinya terlebih dahulu nak ke masjid. Bukan sebab dia mahu, dia bukan mampu, dia nak. Kalau dia nak, insya-Allah cari. Macam orang nak kahwin lah. Kalau dia nak kahwin, dia akan buat apa? Dia akan buat apa kalau orang nak kahwin? Dia carilah. Dia cari satu. Lepas tu, kalau dah confirm dah tunang, tarikh dah dapat dah. Dia tak makan tu, simpan duit. Tak makan ke? Tak boleh bang, nak kahwin ni, duit tak cukup. Roti gardenia tu potong 3 makan. Sarapan tengah hari. Malam, oh ya Allah. Ya, zaman komunis sebab macam tu. Nak kahwin bang, tak boleh bang, tak cukup duit. Saya pernah jumpa tu, roti ban gardenia tu potong 3. Suku lah. Tiga suku separuh tu, dia suku. Roti gardenia tu. Ini bukan nak kahwin, ni nak mati dia cakap, ya. Tapi sebab dia nak, jadi dia. Ada kawan tu kata dia boleh berhenti rokok sebab tunang dia kata nak kahwin dengan saya syarat satu, mesti berhenti rokok. Berhenti rokok boleh sebab dia nak. Tapi lepas kahwin dia on balik rokok. Itu masalah tu, ya. Kita pun tanya dah kenapa? Sebab syaratnya nak kahwin ustaz, tu berhenti. Kalau nak berhenti balik kena buat apa? Kena kahwin balik lah dulu dia. Masalah, ya. Jangan. Bukan di sinilah, mungkin dekat tempat lain lah. Ya, ini Syah Alam, mungkin Alam Syah terbalik, ya. Jadi maknanya faktor yang menyebabkan manusia boleh taat kerana hatinya cekal nak taat.
Dan faktor kenapa hati itu boleh mencetuskan taat, selalunya dia berdampingan dengan orang yang baik-baik. Dia terinspirasi. Orang yang terinspirasi, orang yang terinspirasi, maka dia senang nak buat. Tak payah suruh sarah, dia terinspirasi. Kan? Sebab tu inspired people ni, ataupun kita jadi sumber inspirasi. Saya naklah rumah macam tu, saya naklah macam ni, saya naklah macam tu, sebab kita terinspirasi. Dan terinspirasi itu sebab kita duduk dengan orang-orang yang baik-baik. Dan kalau kita duduk dengan orang yang baik-baik, maka kita akan buat baik. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang maksiat, kita akan terbuat maksiat. Jadi pilih kawan yang baik-baik. Jadi macam mana kita nak pilih kawan yang baik-baik? Mesti ada faktornya. Faktornya kita kena tahulah apa yang baik, apa yang tak baik. Kalau kita salah pilih kawan, kita tak tahu kawan tu buat maksiat ataupun buat jahat, jadi kita jahil. Kita duduk dalam sebuah perkampungan yang mana kampung tu semua buang sampah dalam sungai. Kita kata nak buang sampah kat mana Buang kat sungai je encik. Kenapa pula? Buang je, semua kampung buang sampah dalam sungai. Kalau encik nak buang tu kat town, 50 km nak pergi, jauh. Buang kat bandar. Sebab lori sampah tak masuk kampung. Dia kata kalau nak buang sampah, buang kat bandar. Jadi orang kampung pun susah sangat nak buang sampah, dia buang dalam sungai. Sebab apa? Sebab sungai, air dia mengalir terus ke bandar. Kata betul, nak buang sampah kat bandar, buang sampah dalam sungai, sebab sungai pergi bandar. Nampak tak? Bijak orang kampung tu. Bijak juga. Tak ada sungai tersumbat, tak ada, sebab air besar. Campaklah apa pun, semua tolak ke depan. Jadi maknanya orang di kampung kata buang sampah di sungai itu betul. Kita pun lama-lama ya tak ya jugalah. Nak buang sampah buang di sungai. Sebab sampah tak ada, sungai bersih. Kita pun pindahlah ke bandar. Pindah ke bandar, sungai tersumbat. Kita pun tanya dah, kenapa sungai tersumbat? Saya 10 tahun duduk di kampung, tak pernah sumbat sungai. Orang kampung bandar kata apa? Ini orang kampung lah punya kerja. Dia buang sampah dalam sungai. Habis kami yang kena kaut. Barulah kita tahu buang sampah dalam sungai itu salah rupanya. Habis sampah kita yang 5 tahun dulu pun jumpa balik. Ini sampah aku dulu ni. Sebab dia lah yang buang. Perubahan daripada bandar ke kampung ini, kampung ke bandar, itu adalah ilmu, knowledge. Jadi kita kena ada ilmu untuk tahu mana betul, mana salah. Gitu. Ya, sebab orang akan cakap benda dia, kita pergi patah balik ke kampung, tuan-tuan jangan buang sampah dalam sungai, jangan. Orang akan tengok kita, awak salah. Awak kena patutnya buang sampah dalam sungai balik. Ya, macam kita pergi bandar, kita pergi ke Eropah. Eropah ni dia panggil nama orang je. Dia tak panggil pangkat. Dia tak panggil uncle. Good morning uncle. Tak ada. Uncle, auntie tak ada. Istilah barat. Masa saya duduk di New Zealand tahun 2009, 10, 11, 12, saya kerja dekat satu motel. Kerja housekeeping. Dekat housekeeping tu ada seorang gardener. Gardener tu dia 75 tahun. Nama dia George. Bila saya bekerja tu, saya panggil lah, good morning uncle. Dia kata, I'm not your uncle. Sudah. Kita uncle ni ke hormat lah uncle kan. Dia kata, aku bukan pakcik kau, bila masa aku kahwin dengan makcik kau pula. Selang sebulan, anak dia masuk kerja jadi manager account. Dia pun, good morning George. Morning. Kita pun rasa heran, macam mana anak panggil bapak George je? Kita pun tanya, betul ke boleh? Boleh memang kat sini panggil nama biasa. Good morning George, morning. Walaupun bapak sendiri. Bagi mereka okey lah, apa salah pula bagi nama. Ya. Kita pun baliklah Malaysia dengan pengalaman itu. Bapak kita Rahman. Cuba bayangkan sampai airport, Assalamualaikum Rahman. Waalaikumsalam. Ya. Dah lama balik duduk mereka, lupa bapak ya. Jadi maknanya ilmu itu diperlukan sesuai. Jadi kalau kita nak cerita nak pergi syurga, nak mati baik, dia bertitik tolak kepada ilmu. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita dah pun tamat surah Al-Mulk pada siri kuliah yang pada bulan lepas. Betul tak? Betul. Jadi kita akan sambung surah Al-Insan.
Surah Al-Insan surah ke-76 dalam juzuk 29 juga, ada 31 ayat, 31. Kalau Al-Mulk ada 30 ayat, yang ni 31 ayat. Surah Al-Insan surah yang Nabi SAW baca pada pagi subuh hari Jumaat. Selepas baca surah Sajadah, baca surah Al-Insan. Sunnah baca surah Al-Insan pada subuh Jumaat. Habis tu tak hafal ustaz, tak hafal tak apalah, ya, pelan-pelan. Surah ini dipanggil Al-Insan bersesuaian dengan maksudnya, iaitu perihal manusia. Insan artinya perihal manusia, berasal pada perkataan nasiya. Nasiya tu dalam bahasa Arab lupa. Al-insan maksudnya kita ni berasal daripada lupa. Kita ni memanglah pelupah. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia itu tak pernah sunyi daripada salah dan lupa. Sebab itu kita dituntut untuk menulis. Kata Imam Al-Ghazali, sesamar-samar tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Maksudnya jangan percaya pada kita memory, tulis gitu. Sebab kita memang akan lupa. Arab bangsa yang kuat menghafal pun mereka selalu menulis. Gitu ya. Baik, kita masuk pada ayat pertama surah Al-Insan, surah Madaniyah, artinya turun selepas hijrah Nabi ke Madinah. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedangkan ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi suatu benda yang boleh disebut? Maka mengapa kaum musyrikin itu ingkar pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan kaedah penyampaian pada surah Insan bertanya kepada kita, hal, adakah? Bila Allah tanya, bukan berartinya Allah tak tahu, tapi Allah nak trigger akal manusia untuk berfikir. Adakah kamu rasa begitu? Kamu rasa kamu hebat ke? Gitulah. Bukanlah berarti kalau bos tanya macam tu, kita boleh cakap, saya rasa saya hebat. Tidak. Ya, bos kata, kau ingat kau hebat ke? Kita cakap, saya, dah bos tanya, saya cakap lah, saya memang hebat dulu. Jawapan dia, tak adalah esok tu. Ya. Esok kau pergi kemas barang kau. Aku tanya macam tu, bukan berarti aku suruh kau jawab kau hebat. Maksudnya kau kena sedar diri. Jadi Allah Ta'ala tanya pada kita. Dalam Quran banyak ayat-ayat tanya. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin. Tidakkah kamu ingin aku tunjuk kamu pada perniagaan yang akan membebaskan kamu daripada api neraka? Aantum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Adakah kamu rasa kamu ni hebat lagi daripada langit dan bukit? Ya. Jadi dalam Quran ada ayat tanya. Itu uslub kaedah penyampaian Al-Quran. Allah tanya kita. Apa pertanyaan Allah dalam ayat pertama surah Al-Insan? Hal ata 'alal insan, tak pernah ke sampai kepada manusia ni hinum minad dahrim, satu ketika di masa lam yakun syai'an madhkura, yang mana mereka ni tak ada dalam perancangan untuk disebut pun. Tuan-tuan dan puan, kita ni adalah makhluk yang paling bongsu sekali. Dalam banyak-banyak ciptaan Allah, ada bulan, bintang, planet, bumi, air, udara, binatang, kuman, apa lagi? Semualah bakteria. Manusia ni adalah
makhluk yang paling bongsu. Ada jin, ada malaikat. Jadi pada peringkat permulaan, lam yakun syai'an madhkura, tak tahu nak sebut kita ni apa makhluknya. Ya. Tiba-tiba kita diciptakan, kita jadi khalifah. Tak mau mengamuk malaikat dengan jin. Ya, dahlah BBNU datang-datang tunjuk pandai. BBNU tu BBNU. Budak baru nak up. Baru masuk nampak? Baru masuk, lepas tu tunjuk taring. Jawapan dia Assalamualaikum lah. Selalunya budak baru kita kena ragging. Baru masuk asrama. Siapa pernah duduk asrama sini? Ya? Masuk asrama, aduh hai. Kau nampak tak lampu tu? Kata sini. Nampak bang? Kau tolong tiup sampai padam. Tiup sampai padam. Mana mahunya bang? Boleh, kau tiup. Sampai pagi budak tu tiup. Itu namanya ragging. Oh hai. Itu salah satu ragging yang tak patut berlaku lah. Tapi itulah yang saya kena dulu. Kita budak darjah 6, budak form 1 kan, nampak macam bagus kan. Kita rasa kita bagus, tu masalah tu. Jadi memang kena ragging. Jadi bila mana Allah Ta'ala yang angkat darjat manusia sebagai khalifah, maka sudah pastilah akan ada makhluk lain yang tak setuju. Di saat penciptaan manusia, semua makhluk tak setuju. Dan itu dibuktikan dengan para malaikat yang bertanya. Apabila malaikat bertanya, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tahap ketidaksetujuan yang paling tinggi. Sebab malaikat tak ada nafsu. Makhluk yang tak ada nafsu, tapi bila nak diciptakan manusia, makhluk itu bertanya. Trigger dia punya rasa nak tanya tu. Sedangkan tak ada. Ya. Jin apatah lagi, jin langsung protes. Aku tak nak sujud pada Adam ya Allah. Ya, protes. Itu perihal iblis lah. Tapi nak ceritanya malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, adakah kau nak ciptakan makhluk yang akan tumpahkan darah, sedangkan kami ni selalu memuji engkau ya Allah? Tanda persoalan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau nak ciptakan macam tu ya Allah? Sedangkan malaikat tak perlu tanya, sebab dia bukan ditugaskan untuk bertanya. Malaikat diciptakan ada dia punya spesifik tugas, dan dia tidak ada nafsu. Tetapi bila manusia hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka malaikat pun bertanya, ya Allah, betul ke kau nak ciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah? Maksudnya apa? Manusia ni tidak ada peluang dan tidak ada ruang untuk kita mendabik dada, kerana kita terlalu kerdil dan terlalu rapuh dan fragile. Lam yakun syai'an madhkura. Tetapi dalam penciptaan manusia, ya, ada perbahasan kenapa malaikat tahu yang mana kita ni makhluk yang tumpahkan darah. Macam mana para malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, adakah kau akan ciptakan makhluk yang akan tumpahkan darah? Seakan-akan pernah adanya manusia, lalu Allah hilangkan mereka dan dicipta semula. Maksudnya penciptaan kali kedua. Ya, ini diperbahaskan. Ya, manusia ni pernah diciptakan kali pertama, lalu dimusnahkan, lalu diciptakan kembali kali kedua, yang dinamakan Nabi Adam AS. Kita ni. Ini perbahasan sajalah, perbahasan. Ini sekadar maklumat tambahan. Ya. Tapi cukup kita faham bahawasanya di saat kita menciptakan, kita ni tidak dipersetujui oleh makhluk lain. Dan Allah juga menyampaikan maksud yang sama. Tidakkah pernah sampai pada pengetahuan kamu yang mana kamu dulu tidak boleh nak disebutkan dengan apa sesuatu pun? Baik. Ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia, bermulanya daripada air mani yang bercampur dengan pati benih lelaki dan wanita.
serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan ia berkeadaan mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan maklumat penciptaan manusia dengan dari sudut pandang, ialah kalau ikutkan dari sudut sainsnya, inilah penemuan sains di dalam Al-Quran, antaranya pembentukan janin dalam perut ibu. Allah kata inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia, min nutfatin amsyajin nabtalih, daripada air yang terpancar dan akhirnya bergabung di antara laki dan wanita dapat anak. Nabtalih, Allah ciptakan manusia, apa tujuan dia? Nabtalih, untuk diberi bala, untuk diberi ujian, untuk diberikan cabaran. Jadi kita tak boleh lari daripada hidup ni tuan-tuan perempuan. Kalau kita dambakan hidup tidak diuji, kita dambakan hidup tidak teruji, tidak diberikan latihan ataupun ujian, maka jawapannya mati. Allah kata apa? Nabtali, asal katanya bala. Dalam bahasa Melayu bala tu kira musibah teruk dah. Tapi dalam bahasa Arab nabtali ini ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada 5 benda yang Allah kata aku uji kamu. 5 benda. Pertama, minal khauf, takut. Yang kedua, wal ju', lapar. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Yang keempat, wal anfus, kematian. Yang kelima, wath thamarat, sedikit penghasilan tanam-tanaman. Lalu bila Allah uji, Allah nak tengok apa? Wa basyiris sabirin, Allah nak tengok siapa yang paling sabar. Jadi selagi mana kita hidup ni, kita kena manage our expectation. Kita akan diuji dengan sedih, dengan takut, dengan lapar, dengan kematian, dengan sedikit harta. Itu yang di Gaza tu. Meletup, hilang anak depan mata, hilang suami depan mata, hilang isteri depan mata. Allah uji takut, Allah uji lapar, tak ada makanan. Allah uji kematian, mati. Allah uji dengan sedikit harta, tak ada duit. Apa yang berlaku di Gaza tu komplit dah. Khauf, ju', naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. 5 tu ada. Lalu di hujung tu Allah nak tengok apa? Allah nak tengok siapa yang sabar. Jadi silibus ujian, dia punya dipanggil kayu ukur penilaiannya adalah sabar ke tidak. Ada orang tak sabar. Kalau tak sabar, dia terkeluar daripada list untuk diberikan ganjaran. Ujian sampai dia marah-marah, apalah, marah-marah dah. Marah-marah, maka dia terkeluar daripada senarai diberikan reward. Orang langgar kereta dia, boom, langgar. Dia pun tengok belakang, awak ni memang nak kena dengan saya ni. Dia pun keluar kereta marah. Yang langgar tu pula orang perempuan, lagi dia marah. Ya? Yang kali awak tak pandai bawa kereta, jangan pegang steering, boleh tak? Pegang kuali je. Sibuk pegang steering. Yang kali nak bagi signal, nak masuk junction, bagi signal. Pesanan nak balik kampung yang raya, jangan lupa bagi signal, tu je. Dia main nonong je, dia masuk je. Lepas tu kita horn, lepas tu dia ingat kita ngorat dia pula. Nak ngorat lah tu. Padahal dia masuk junction tak bagi signal. Oh ya Allah Akbar, memang dugaan tu. Susah nak tegur tu. Ada sekali tu saya sangkut dekat satu traffic light dekat Wangsa Maju. Traffic light. Traffic light tu semua warna kuning. Kuning. Jadi saya nampak ada satu kereta tu tengah
duduk kat situ. Jadi saya tak nak bagi dia gelabah, saya duduk belakang dia. Jadi saya tunggulah dia jalan. Sebab kereta banyak kan, so tak nak nanti kan pressure pula. Tapi dia duduk lama situ. Saya pun tin, dia tak nak gerak. Saya pun pergi sebelah dia, buka tingkap. Tin 2 kali. Dia pun buka tingkap, tahulah. Marah kita pula. Elok dia gerak. Orang perempuan tu. Datang Mamat Grab, dia horn saya balik, bagus. Terima kasih bang. Betul sebalik rumah betul lah, saya termenung seorang. Rupanya susah nak mencari bidadari ni. Perempuan tu selalu jumpa, tapi bidadari susah. Dia bersalah pun disalahkan kita balik. Tahulah. Ya bidadari tu dia minta maaf bang, saya salah. Itu bidadari. Itu susah. Itu paling susah. Tapi kalau boleh minta maaf di saat dia salah, itu terbaik. Bukan di sinilah, di Wangsa Maju. Ya, sini Shah Alam. Jadi ada orang marah-marah bila dia diuji, maka dia terkeluar daripada range orang yang mendapat reward, list orang dapat reward. Sebab Allah kata hanya senya orang dapat reward ni orang yang sabar. Satu, maka kita kena sabar. Kali kedua, orang yang situasi yang sama, kita dilanggar kereta kita kena langgar, orang langgar, Sebab kali ni kita dah belajar, maka kita pun keluar kereta nak marah ni, masuk balik. Kita pilih untuk sabar, terpaksa sabar. Bini pun tengok belakang, kenapa abang tak marah-marah? Rupanya yang langgar itu adalah abang Sado. Macam tu badan dia. Ya, kereta kecil je, kancil, tapi bawa dalam tu abang Sado, macam ni badan. Jadi tak beranilah tegur, ya, takut tak pergi hospital, pergi balai pula. Tadi bini tanya, abang tak marah-marah pula ya kali ni? Kali ni memang kita terpaksa sabar. Ada kala memang terpaksa sabar. Kalaulah terpaksa sabar sekalipun, maka kita layak mendapat reward. Terpaksa ustaz, saya ni terpaksa ustaz. Kalau ikutkan hati memang lebam biji mata dia. Tapi sabar je lah. Sebab yang langgar tu abang Sado. Level up sikit lagi. Orang yang atas lagi, dia bukan terpaksa sabar, tetapi dia pilih untuk sabar. Sabar pilihan. Sabar pilihan ni dipanggil redha. Jadi kalau kita depan ni nak tahu level kita, kita tengok kita pilih untuk sabar ke, atau terpaksa sabar ke, atau tak sabar. Jadi pilih untuk sabar. Tenang. Tak marah ke? Aku tengah sabar ni, let tu. Pilih untuk sabar tu tinggi makam dia, dipanggil redha. Orang langgar kita, tak apa dik, tak apalah. Kita benda dah nak jadi dah, marah pun tak guna, tak apa, kita balai. Tenang dia. Kalau ikutkan hati dia memang membuat-buat, dia nak bagi suruh pegang steering, pegang kuali yang tadi. Tapi sebab dia dah belajar, maka dia pilih untuk sabar. Tak apa, tenang. Marah-marah pun bukan selesai masalah, jom pergi balai. Kalau orang pilih untuk sabar, maka tinggi martabatnya. As-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada hentaman pertama. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling tinggi bukan pilih untuk sabar, bukan redha saja. Yang paling tinggi adalah memilih untuk syukur. Dia berterima kasih apabila ujian itu sampai. Alhamdulillah. Ya. Ini level tinggilah. Dalam kita menghadapi ujian, kita sentiasa senyum. Itu yang susah tu. Motor hilang, bang, motor hilang. Alhamdulillah. Handphone hilang, bang. Handphone aku hilang tak? Alhamdulillah. Boleh? Haji handphone hilang. Alhamdulillah. Haji handphone tadi nampak Hajah pegang tadi. Hajah pegang. Astagfirullah. Innalillah. Elok hilang daripada dia pegang. Kenapa dah dia pegang? Dia tahu password tak? Nampak gaya ni tahu password Haji tu. Astaghfirullahalazim. Saya keluar tablik 3 hari ya, kata dia. Hilang daripada radar. Kalau orang yang boleh diuji lalu dia tersenyum, maka dia pilih untuk syukur. Orang yang boleh syukur di saat diuji, maka martabatnya tinggi, paling tinggi dalam range orang yang diuji. Sebab apa? Allah kata nabtalih, Allah akan uji. Jadi tak ada pilihan. Empunya alam ni kata aku nak uji kau.
Dan kita patut rasa syukur, bergembira sebab kita diuji. Sebab Allah nak angkat darjat. Ada orang Allah tak uji. Kalau dia tidak diuji, maka dia tak layak duduk tempat, tak layak untuk menduduki ujian. Orang yang tak layak menduduki ujian, memang dia tak naik pangkat lah. Orang yang menduduki ujian, dia ada peluang untuk naik, sama ada dia naik ataupun stay. Kalau tak duduk exam, langsung tak naik, memang stay lah. Tak ada peluang langsung nak naik, pasal tak dipilih untuk pergi exam. Jadi kalau kita diuji, sebenarnya apa? Sebenarnya Allah sedang beri perhatian lebih. Kalau kita diuji, sebenarnya Allah sedang beri perhatian lebih. Allah nak tengok macam mana kita respon. Orang lain Allah tak uji, tenang, happy, seronok, tak ada apa-apa. Tapi bila kita diuji, kita ingat pada Allah, naik. Baik. Apa yang Allah kata dalam ayat yang kedua di hujung tu? Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia dua. Disebabkan kami nak uji, maka kami bekalkan dua anggota. Sami'an basiran. Mendengar, melihat. Orang yang mendengar dan melihat ini, dia paling kurang dia berada pada platform untuk diuji, sedia untuk diuji. Mendengar, ada ujian mendengar. Melihat ada ujian melihat. Apa ujian mendengar? Ujian mendengar apa? Kita nak dengar berita tak? Berita, kita nak dengar maklumat, kita nak dengar gosip, kita nak dengar bawang, semua nak dengar tu. Ni. Disebabkan kita mendengar lah, maka akan ada orang suka bergosip. Apa yang sedap bila kita bercerita buruk pasal orang, pasal ada orang dengar. Ya. Iya. Iya ke? Iya. Makan. Sambil makan, sambil gosip. Panjang cerita, 3 jam tak habis. Sebab ada yang mendengar. Cubalah kita bergosip tapi tak ada orang dengar. Berapa lama boleh tahan? Cakap seorang ke bang? Cakap seorang. Tak ada sedap pun. Yang sedapnya bila kita bergosip, bila ada orang dengar. Ya. Aku dengar je tau. Kau dengar je. Aku cakap, kau jangan cakap apa. Kau makan je. Kita dibayar gaji untuk dengar bos cakap. Saya pernah satu ketika dulu, saya dipanggil untuk bos cakap je. Masuk bilik, jap. Okey. Dengar saya nak cakap. Okey. Cakap je. Kau faham tak apa aku cakap? Tak faham. Tinggi sangat aras. Masa tu saya baru kerja lah. Masa tu saya baru SPM. Kau panggil tak masuk jap. Aku sukalah kau punya gaya, kau punya keyakinan, kata dia. Okey, terima kasih bos. Tapi kau nak cerita kalau kau macam ni, dia bahagian saham macam ni, kalau naik kau kena pergi beli mata wang Jepun, yen. Kalau demand tinggi, nanti kan duit naik lah, kau beli sekarang masa dia tengah tak ada orang nak duit tu. Kita baru SPM, kita cerita nak ambil gaji 800 balik lah, tu je. Ni dia cerita melabur tinggi kan. Kita pun, kau faham tak apa aku cakap ni? Tak faham lah bos. Jadi bos tu tak adalah menyerap sangat pasal kita pasang telinga. Okey. Tapi last sekali kita tak nak masuk apa yang dia suruh. Jadi seronoknya orang mengumpat, bergosip kerana ada orang mendengar. Sebab tu fitnah pertama datang dia fitnah sami'an basiran, baru melihat. Dari sudut dominasi, dari sudut yang mendominasi, deria mana yang dominan? Deria mendengar berbanding melihat. Kerana deria mendengar ini Allah Ta'ala bagi kita ketika dalam perut, dan deria yang paling akhir Allah cabut adalah deria telinga. Sebab tu kita tengok ibu mengandung, jangan kita marah-marah ibu mengandung tu. Kalau kita suami, isteri tengah mengandung, cakap dengan baby dalam perut tu, Assalamualaikum, dah bangun tidur ke? Cakap dengan dia. Banyakkan berzikir, banyakkan azan. Azan sebelum dia keluar lagi. Jangan marah-marah ibu mengandung. Lebih-lebih lagi bapak dia. Sebab kita nak sambut baby tu. Dia dengar suara kita, dia trigger trauma dalam perut tu, terus dia meraung. Oh, ini bapak gorila mana ni?
Sebab masa dalam perut tu kita marah-marah. Masa dia dalam perut tu lah bapak, masa yang paling ideal untuk bapak bercakap dengan baby dalam perut. Bila dia keluar, dia dapat suasana yang indah, suara tu macam membuai dia kembali. Tu dia tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tak, baru dapat baby tu dia azan Mekah pula kat telinga budak tu. Allahu Akbar. Satu hospital nganga. Dia pergi azan kuat kat telinga budak tu. Itu tak apa lagi. Saya pergi private hospital, bapak tu tak boleh nak azan. Tolong azan. Saya tak pandai. Ada nurse India, saya pandai. Sudah. Nurse India tu azan, labar tu dah. Teruknya lah bapak tu. Boleh India? Dia kata, boleh India. Cakap dah, kau teruk sangat kenapa tak nak azan? Saya tak pandai azan. Tak, buka je lah handphone, baca lah Allah Allah. Ni dah nurse India tu pula azan, faham? Bunyi dah tak, bunyi kat dekat Mesir, bukan Mesir, kat India lah, ya. Baik. Jadi deria telinga ni lebih dominan berbanding deria melihat. Jadi insya-Allah kita akan sambung ayat yang berikutnya pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelaman Ustaz sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila benarkan saf.